Bagi mula selanjut, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Doktor, angka 4% ini kalau kita melihat kepada situasi ekonomi semasa pada separuh tahun ini, kita melihat negeri utama yang menyumbang kepada KDNK, Selangor sebagai contoh, masih lagi di bawah PKPD. Bagaimana untuk kita melihat bahawa angka 4% ini boleh dicapai oleh Malaysia ataupun sebaliknya? Okey, sebelum tu kita kena ambil maklum tentang tempoh ataupun jangka hayat sesuatu fokus lah ataupun jangkaan ataupun unjuran, kerana situasi yang kita hadapi ni sangat-sangat berubah-ubah ya, sangat fluid. Dan seperti yang disebutkan tadi, negeri yang besar seperti Selangor, Kuala Lumpur masih lagi melaksanakan perintah PKPD dan sebagainya. Sudah tentu ia akan memberi kesan kepada momentum pemulihan ekonomi yang kita rasai pada awalnya, dan sekarang ini disebabkan pelaksanaan PKP yang lebih ketat dan sebagainya, sudah tentu ia akan beri kesan kepada aktiviti ekonomi, dan justru unjuran yang asal iaitu sekitar 6% ke 7.5% itu dilihat tidak realistik lah. Jadi sebenarnya kita harus melihat angka 4% itu macam mana. Adakah 4% ni sesuatu yang orang kata tu yang positif, memang positif lah. Maksud saya itu kita kena melihat konteks. Adakah 4% ni kita dah melebihi paras sebelum pandemik? Kalau 4% jawabnya ekonomi itu masih lagi di bawah paras para pandemik lah sebelum 2020. Maksudnya tahap ekonomi itu masih lemah lagi. Dan ini memungkinkan ataupun memberi satu justifikasi yang kuat untuk pihak kerajaan, pihak berwajib untuk turut serta membantu untuk memulihkan ekonomi lah. Jadi 4% tu kita mengambil kira situasi ekonomi yang disebabkan oleh PKP yang dilaksanakan. Kerana PKP yang dilaksanakan ini sudah tentu akan memberi kesan yang secara langsung pada aktiviti ekonomi, dan tempoh masa juga dilihat berpanjangan, dan ini sudah tentu akan memberi kesan kepada momentum pemulihan ekonomi. Doktor, bagaimana untuk kita melihat bahawa ini tidak sama dengan apa yang kita laksanakan pada tahun lepas, PKP itu? Kerana tahun lepas semua industri ditutup, hanya betul-betul esensial asas itu dibuka. Dan kita dapat lihat pada tahun ini PKP, kecuali PKP ini kita lihat lebih banyak industri itu diberikan kelonggaran untuk dibuka dan sebagainya. Adakah ini mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sehingga 4% walaupun angka itu masih rendah sebelum pra-COVID? Betul. Disebabkan itu pertumbuhan itu yang kita lihat adalah positif. Kerana dapat banyak maksudnya sektor-sektor ekonomi yang masih boleh berfungsi walaupun dalam suasana kekangan yang masih lagi jelas. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, dia punya pelaksanaan itu memang lebih orang kata drastik, dan jelas pada ketika itu pun kita pun masih lagi dalam keadaan yang teraba-aba lah. Maksudnya tak faham lagi macam ni situasi itu kan. Jadi disebabkan itu ekonomi pada tahun lalu dia orang kata tu menguncup pada kadar yang drastik, iaitu 5.6%. Tetapi angka 4% tu disebabkan pelaksanaan PKP, ada industri yang dibenarkan beroperasi walaupun dalam kadar yang sangat-sangat minimum. Kenaikan yang sedikit saja pun sudah orang kata tu menyebabkan angka positif tu menjadi jelas. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai low base factor tahun lalu. Base GDP ataupun KDNK tahun lalu tu rendah. Jadi kalau ada sedikit saja peningkatan, maka meningkatlah angka pertumbuhan ekonomi yang kali sekitar 4% tadi. Jadi kita kena melihat konteks yang besar. Maksudnya kita kena persoalkan adakah 4% ni sesuatu maksudnya kita dah keluar ke dalam keadaan yang pandemik ini dengan lebih baik? Tentu tidak, kerana masih lagi suasana tu dengan PKP dan masih lagi orang kata tu kadar ataupun tahap KDNK tu masih lagi rendah jika sekiranya kita bandingkan dengan tahun 2019. Jadi itu yang patut kita fokuskan sebenarnya. Doktor, saya ingin memberikan pencerahan terlebih dahulu tentang bagaimana kita melihat pelan fasa pemulihan negara PPN itu, kerana kita tahu ada 3 jujukan utama yang diberikan untuk kita beralih kepada fasa kedua, ketiga dan keempat sebagai contoh. Kalau kita melihat angka sedia ada COVID ketika ini, memang lama lagi lah kita nak berpindah kepada fasa kedua, khususnya untuk negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sebagainya. Hanya 5 negeri sahaja yang berjaya beralih kepada fasa kedua. Itu pun tidak banyak industri yang boleh dibuka di fasa kedua. Bagaimana untuk
untuk kita melihat kerana kalau kita merujuk kembali apa yang diperkatakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, kalau kita tidak benarkan mereka ini beroperasi sehingga Oktober, 49% daripada PKS atau PMKS ini, termasuk mikro ini, akan gulung tikar dan mereka ini menyumbang sebahagian besar kepada KDNK. Bagaimana kita membaca bahawa kalau kita tidak buka, mereka ini akan muflis dan akan memberikan kesan kepada KDNK, dan bagaimana untuk kita melihat bahawa kesemua data ini sukar untuk kita ramalkan menjelang akhir tahun? Betul. Itulah dia. Kita kena dissect persoalan ni. Apakah isu utamanya? Apakah persoalan pokok yang perlu kita capai? Yang sebenarnya kita perlu capai adalah berapa cepat kita boleh buka ekonomi kita. Untuk menjawab persoalan itu, saya nampak jalan yang paling jelas adalah program pemvaksinan. Dan kita kena, orang kata tu, secepat mungkinlah mencapai tahap apa yang dikatakan herd immunity tu ataupun immunity berkelompok. Kalau immunity berkelompok tu tak dapat dicapai, letak banyak mana pun lah bantuan pun, kalau ekonomi itu masih lagi tertutup, masih lagi banyak kekangan, jadi susah ekonomi itu untuk bergerak, dan ini akan menyebabkan kesan rantaian kepada industri yang berkenaan. Jadi saya rasa kita perlu letakkan apakah sasaran yang perlu kita capai sebenarnya. Jadi yang saya nampak, objektif utama untuk kita buka ekonomi, jadi prasyaratnya adalah program pemvaksinan. So program pemvaksinan lah yang sepatutnya kita pertekankan untuk supaya proses pembukaan ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan lebih yakin lagi. Doktor, kalau kita bacakan angkanya, setakat hari ini kita melihat, semalam lagi kita melihat angka masih lagi di atas 9,000 jangkitan. Angka vaksinasi pula untuk dos pertama 24% dan dos kedua adalah 10.8%. Kalau berdasarkan pandangan doktor sendiri melihat kepada dua angka yang kritikal ini, adakah mampu kita mencapai 4% itu? Itulah saya katakan tadi, yang kalau 4% tu saya rasa tak ada masalah, boleh dicapai. In fact, ialah pasal base tahun lepas tu rendah. Dan kita dapat lihat ekonomi pada separuh tahun pertama tu dalam keadaan yang baik, terutamanya pada bulan April sehingga bulan Mei lah. Terutamanya bulan April masih lagi dalam jajaran yang pemulihan. Jadi sumbangan ekonomi pada bulan-bulan yang lepas tu seharusnya dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Cuma kita risaukan angka yang seterusnya. Jadi 4% tu bagi saya walaupun nampak positif, tapi sebenarnya masih lagi rendah sebenarnya. Kerana kalau kita seperti saya katakan tadi, kalau kita bandingkan ekonomi 4% pada tahun ini, masih lagi rendah jika dibandingkan dengan ekonomi pada tahun 2019 pada ketika sebelum berlakunya pandemik. Jadi maksudnya masih lagi, walaupun kata dapat capai 4% pun sebenarnya masih lemah lagi. Ya. Doktor, terakhir sekali, bagaimana untuk kita melihat, kerana sebelum COVID pun kita melihat bahawa ramai yang mengatakan sukar untuk kita melihat terjemahan ekonomi itu kepada poket rakyat ataupun pendapatan rakyat, peluang pekerjaan kalau dalam konteks masa ini. Bagaimana dengan pertumbuhan 4% ini? Adakah mudah untuk kita terjemahkan kepada poket rakyat? Lebih ramai rakyat dapat masuk ke tenaga kerja dan sebagainya, kerana sekarang ini ramai yang dibuang kerja dan sebagainya. Okey, menjawab persoalan tersebut, dia sebenarnya memakan masa yang panjang lah. Kita bercakap tentang income gap ataupun jurang pendapatan, jurang kekayaan. Isu ini dia sememangnya memakan masa yang panjang dah. Dan antara persoalan pokok yang perlu ditekankan untuk menyelesaikan masalah ini adalah sektor pendidikan sebagai contoh. Jadi kita tahu sektor pendidikan ni sebenarnya dia menghasilkan suatu pulangan jangka panjang. Jadi kalau kita nak nampak tahun ini juga selesai isu jurang pendapatan ni, saya rasa agak tidak less. Tapi sepatutnya usaha tu perlu digarap, perlu diperhebatkan dalam sektor ataupun ke arah pendidikan yang akhirnya akan dapat meningkatkan peluang golongan bagi B40 dan sebagainya untuk mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi. Jadi ia satu journey lah, satu perjalanan yang jauh, yang makan masa yang panjang. Doktor, satu lagi soalan, kalau boleh. Kita melihat bahawa pandemik COVID-19 ini memberikan satu lonjakan yang begitu pantas dalam perubahan kepada teknologi, penggunaan teknologi di Malaysia, di serta dunia sebenarnya, di Malaysia khususnya. Adakah ini boleh menjadi faktor kepada pemacu pertumbuhan ekonomi? Betul. Saya setuju tentang kenyataan itu, kerana kita sepatutnya bila berlaku pandemik ini sebenarnya dia membuka mata kalau kita bercakap tentang perbelanjaan pembangunan kerajaan. Adakah perbelanjaan pembangunan ini masih lagi dalam kerangka yang lama, iaitu nak bina infrastruktur
real dan sebagainya, ataupun kita patut fokuskan kepada teknologi. Kita patut fokuskan kata tu berorientasikan information teknologi yang maksudnya kita mementingkan speed ataupun kelajuan data, capaian peranti smart devices, supaya orang kata tu kesannya lebih menyeluruh. Kerana sekarang ni faktor geografi tu dilihat sebagai orang kata tu secondary lah, kerana dengan teknologi memungkinkan seperti work from home, work from anywhere, tapi pada masa yang sama kita dapat kekalkan produktiviti yang baik. Jadi itu mungkin satu lonjakan ataupun perubahan dari segi kerangka bagaimana plan pembangunan itu perlu dirangka pada masa yang seterusnya. Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini mengulas tentang sasaran negara untuk mencapai 4% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.